Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay, saya harap semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okay, so pada hari ini kita akan sambung kita punya pembelajaran. Kita akan masuk bab yang baru iaitu bab 7 berkenaan dengan udara. Okay, so semuanya boleh rujuk kepada buku teks sains tingkatan 1 yang saya dah bagi sebelum ni dalam bentuk PDF. Okay, bermula pada muka surat 194. Okay, so sebelum kita teruskan, kita akan buat sikit recap apa yang kita dah belajar pada Isnin yang lepas. So pada minggu lepas kamu telah pun mempelajari secara keseluruhan berkenaan dengan bab jadual berkala. Okay, di mana pada minggu lepas kita telah menyambung tentang ciri-ciri logam dan juga bukan logam. Okay, kemudian kita telah pun melihat perbezaan antara campuran dan juga sebatian. Okay, dari segi definisi campuran, definisi sebatian dan contoh-contoh bagi campuran dan juga sebatian. Okay, dan kita pun telah melihat teknik-teknik pengasingan yang boleh dibuat untuk mengasingkan campuran dan juga sebatian. Okay, di mana untuk campuran kita ada beberapa teknik seperti penurasan, okay, penapisan, penyulingan, okay, pemisahan menggunakan magnet, kromatografi. Kemudian kita ada menggunakan pengapungan dan juga pengenapan. Okay. Untuk sebatian, kita boleh asingkan dengan menggunakan kaedah elektrolisis, iaitu kaedah pengasingan menggunakan tenaga elektrik. Okay. Kemudian kita telah pun melihat secara am berkenaan dengan perubahan fizik dan juga perubahan kimia, di mana perubahan fizik ini dia adalah satu perubahan yang berbalik. Okay, perubahan kimia adalah perubahan yang tidak berbalik, di mana perubahan fizik dia tidak menghasilkan benda yang baru, manakala perubahan kimia dia akan menghasilkan bahan yang baru. Okey, dan kita telah melihat perbandingan di antara perubahan fizik dan juga perubahan kimia dan juga perbezaan antara campuran dan juga sebatian. So pada hari ini kita akan masuk tentang topik udara. Okey. So udara, benda yang ada di sekeliling kita. Seperti mana yang kamu maklum, udara merupakan sejenis jirim. Okay? Bila kita katakan jirim, bererti udara ini dia mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang. Okey. So udara ini kita tak boleh nampak secara kasar, sebab udara yang bersih selalunya dia adalah udara yang tidak mempunyai sebarang warna ataupun bau. Okey. Tapi udara ini dia wujud di sekeliling kita dengan tenaga kinetik yang tinggi. Okey, so setiap hari kita menghirup udara dan juga kita melepaskan udara. Okey, so ini yang dipanggil sebagai proses pernafasan ataupun respirasi. Mana hari ini kita menghirup udara dan juga kita melepaskan udara. Okey, so apa yang kita faham tentang udara? Okey, ialah udara ini merupakan sejenis campuran. Okey, so dalam udara di sekeliling kita ni ada banyak lagi komponen-komponen ataupun pecahan-pecahan gas. Okey, dan gas-gas ini berserta dengan habuk dan sebagainya membentuk satu campuran. Okey, so mana setiap daripada komponen-komponen udara di sekeliling kita ini kita boleh asingkan secara fizikal dengan menggunakan teknik penyulingan. Okey, so udara merupakan suatu campuran. Okey. So, apakah kandungan udara? Okay, so kandungan udara, okay, kalau kamu lihat pada muka surat 196, okay, ada carta pi. So, kandungan udara kita ni dia meliputi 78% gas nitrogen. Okay, 78% gas nitrogen. Okay, kemudian kita ada 21% gas oksigen. Okay, 21 gas oksigen. Kemudian kita ada 0.03% gas karbon dioksida. Okay. Dan kemudian kita ada 0.97% gas-gas nadir seperti gas argon, gas helium, gas neon dan juga gas xenon dan juga krypton. Okay, so inilah gas-gas nadir, di mana gas-gas ini merupakan ataupun terkandung dalam kumpulan 18 jadual berkala. So gas-gas nadir ataupun gas-gas adi ini adalah gas yang sangat inert. Okay, dia pasif. Okay, so dia tidak akan bertindak balas dalam mana-mana tindak balas kimia. Okay, so ini dipanggil sebagai gas-gas nadir. Okay, so ini ialah komponen udara. Okay, 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, 0.03% gas karbon dioksida dan 0.97% gas-gas nadir.
Okey, so inilah komponen-komponen gas yang terdapat dalam udara. Ditambahkan pula dengan mikroorganisma, habuk dan juga wap-wap air yang terkandung dalam udara yang membentuk udara yang kita ada sekarang. Okey. So kandungan-kandungan seperti mikroorganisma, wap air ni dia bergantung kepada kawasan. Okey, contoh kalau macam wap air bergantung. Kalau macam kita Malaysia tropika tinggi. Okey, kalau macam negara seperti Arab Saudi ataupun negara pasang pasir, okey, mungkin kandungan wap air dia rendah sebab kering. Okey. So ini ialah komposisi udara. Okey. So kita maklum bahawa dalam semua komponen-komponen udara ini, okey, yang kita perlukan, yang kita required untuk hidup ialah gas oksigen. Okay. So manusia ataupun apa sahaja hidupan di muka bumi ini memerlukan gas oksigen untuk melaksanakan proses respirasi, di mana sel-sel badan kita akan menjalankan satu proses metabolisme dipanggil sebagai respirasi sel, di mana respirasi sel ini memerlukan oksigen dan juga karbohidrat untuk menghasilkan tenaga haba, okay, yang diguna untuk pergerakan ataupun sebarang tindak balas kimia dalam setiap sel-sel hidup ini. So oksigen sangat penting. Okey, dan kita akan membebaskan gas karbon dioksida kembali semula ke udara luar, di mana gas karbon dioksida ini banyak digunakan untuk proses seperti fotosintesis. Okey. So itu adalah antara kegunaan ataupun kepentingan gas. Okay. So oksigen tadi saya kata untuk pernafasan. Bukan sekadar untuk pernafasan, oksigen ini dia ada lagi pelbagai fungsi seperti untuk proses pembakaran dan juga proses penguraian, okay, ataupun pereputan. So ini adalah antara kegunaan gas oksigen. Okay. So apa sahaja bahan bakar memerlukan oksigen untuk terbakar. Okay. Kemudian untuk gas seperti karbon dioksida, dia merupakan bahan kumuh daripada manusia ataupun hidupan-hidupan lain. Tetapi pada masa yang sama, karbon dioksida diguna pakai oleh pokok ataupun sebarang tumbuhan hijau ataupun mikroorganisma hijau untuk menjalankan proses fotosintesis dengan adanya kehadiran cahaya matahari untuk menghasilkan makanan ataupun karbohidrat serta membebaskan semula gas oksigen. Okey. Kemudian gas karbon dioksida ini juga digunakan untuk pembuatan pemadam api. Sebab gas karbon dioksida ini dia memadamkan kebakaran. So apa yang kamu nampak dekat sekolah kita, kan, ada tong merah-merah yang tergantung itu, dalam itu ada pelbagai jenis, sama ada serbuk kering ataupun gas karbon dioksida. Okey. Kemudian kita juga menggunakan gas karbon dioksida untuk pembuatan minuman berkarbonat. Okey, Coca-Cola, Pepsi, Sasi, Sprite, apa sahaja air yang berkarbonat yang ada gas. So gas yang digunakan untuk menghasilkan air bergas tersebut ialah gas karbon dioksida. Okey. So, lepas tu bila kamu minum air tu, kamu rasa macam lain macam, rasa terbakar itu kan. Rasa macam sedapnya. Okey. So itu yang digunakan gas karbon dioksida. Okey. Kemudian kita tengok pada gas nitrogen. Okey, nitrogen ni dia banyak. Okey, 78% dalam udara kita. So gas nitrogen ini selalunya kita gunakan ataupun hidupan kita digunakan dalam kita nitrogen. Okey. So setiap komponen-komponen sel, okey, memang ada nitrogen. So nitrogen banyak digunakan. Okey, so dia ada satu kita, dia bagi sebagai kitaran nitrogen. Okey. So di samping itu juga nitrogen digunakan juga untuk menghasilkan baja, okay, seperti baja amonia ataupun baja nitrik ataupun baja urea. Okay. Ini semua adalah kegunaan nitrogen. Dan pada masa yang sama juga kamu mungkin familiar dengan liquid nitrogen. Okay, nitrogen cair. Okay, liquid nitrogen yang kamu mungkin pernah lihat. Okay, selalu bila tengok TV contohnya, okay, chef-chef ni, okay, dia nak buat makanan mungkin yang frozen punya ataupun dia nak mempercepatkan pembekuan ais pada aiskrim kan contohnya. Kalau kamu akan nampak dia macam masuk ke satu cecair kan yang berasap tu. Okay, so itu ialah liquid nitrogen. Okay, juga digunakan dalam gastronomi ataupun dalam penghasilan makanan. Okay, so gastronomic food. Okay, so itu adalah kegunaan liquid nitrogen. Okay. Dan juga boleh digunakan pakai untuk ejen penyejuk.
Okey, selain daripada digunakan untuk gastronomi, liquid nitrogen juga digunakan untuk ejen penyejuk sebab dia sangat-sangat sejuk, minus, okey, dia minus 200 lebih. Okey, dia punya suhu bagi cecair nitrogen. So kegunaan dia pun kena berhati-hati. Nak ambil dia kena pakai glove khas. Okey, sebab apa? Bila kita tersentuh liquid nitrogen secara langsung, dia akan mengakibatkan burn. Okey, ni bukan burn yang terbakar panas. Okey, ni burn sebabkan terlalu sejuk, so boleh menyebabkan frostbite dan sebagainya. Okey. Kemudian kita tengok pada gas nadir tadi yang meliputi 0.97% seperti gas argon. Okey, gas argon digunakan untuk mentol, untuk mengisi mentol. So kalau kamu tengok mentol yang kamu beli kat kedai, okey, mentol yang biasa, yang konvensional punya, okey, dalam mentol tu dia ada gas, iaitu gas nadir. Okey, gas argon. Okey, so gas ini dia adalah gas yang inert, gas yang tidak reaktif. So bila berlakunya pembakaran untuk menghasilkan cahaya, so gas argon ini sangat sesuai, okey, untuk mengelakkan mentol tersebut terbakar terlalu tinggi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada gas neon. Okey, biasa kamu tengok dekat billboard, okey, lampu-lampu yang bercahaya merah, hijau, biru, magenta, semua tu, dalam setiap lampu tu adanya gas neon. So gas neon ini dia memberikan warna kepada cahaya daripada mentol tersebut. Kemudian kita tengok kepada gas helium. Okey, gas helium yang digunakan untuk membuat balon kaji cuaca, okey, ataupun untuk nak mengisi balon udara. Contoh, siapa yang pernah pergi Turki, okay, ada satu tempat bagi Kapadokia, okay, situ sangat familiar, sangat famous dengan air balloon, okay, naik atas tu bayar-bayar naik terapung, okay. So gas yang digunakan tu ialah gas helium. Sebab apa gas helium? Sebab gas helium ni gas nadir, okay, dia tidak akan mudah meletup, tidak mudah terbakar. So sangat-sangat selamat digunakan untuk mengisi balon udara. Okey, dan the fun fact tentang gas helium ini, kalau kita sedut gas helium, dia akan menyebabkan suara kita berubah, dia macam suara kartun tu. Okey, so mungkin kamu pernah tengok kot dalam IG ke YouTube ke kan, kadang orang boleh buat suara yang macam kartun atau high pitch voice tu, selalunya dia akan gunakan gas helium. Okey, so ini adalah antara kegunaan ataupun kepentingan gas dalam kehidupan seharian kita. Okey, so last kali untuk hari ini kita tengok tentang kita karbon dan juga kita oksigen. Okay, yang kamu boleh rujuk pada muka surat 200 hingga 201, ada gambar rajah dia. Okay, so bila kita katakan kita karbon, okay, dan juga kita oksigen, basically dia membincangkan tentang bagaimana gas karbon dioksida dan juga gas oksigen ni di kita semula dalam kehidupan seharian kita. Okay, so dan selalunya kita karbon dan juga kita oksigen ini dia saling berkaitan. Okay, dia saling membantu antara satu sama lain. Okay, so kalau kita mulakan dengan kita oksigen. Okay, so kita tengok bahawa oksigen ini dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan hijau, okay, dalam proses fotosintesis. So dalam proses fotosintesis pada waktu siang, tumbuhan hijau dia akan membebaskan gas oksigen sebagai bahan buangan dia. Okey, dan gas oksigen ini digunakan untuk beberapa proses. Yang pertama ialah proses respirasi. Okey, yang mana digunakan oleh hampir ke semua hidupan di muka bumi ini untuk bernafas. Okey, seperti manusia, haiwan, mikroorganisma, okey, dan juga untuk tumbuh-tumbuhan juga. Okey, mereka juga menjalankan proses respirasi. Okey, kemudian kita menggunakan oksigen untuk proses seperti proses pembakaran. Okey, so kita nak menghasilkan api. Okey, untuk menyalakan api kita menggunakan atau mesti memerlukan oksigen. Okey, sebab itu adalah antara komponen penting pembakaran. Kemudian untuk apa lagi? Proses pengeratan. Okey, okey, pengeratan. Besi, kamu tengok besi-besi lama-lama berkarat. Macam sekarang dekat Mahal Johor ni banyak kita punya besi dah mula berkarat. Okey, sebab apa? Sebab terdedah kepada oksigen dan juga air. So oksigen sangat penting untuk mengoksidakan besi menjadi karat. Okey. So ini adalah antara kegunaan oksigen. Okey, dan last sekali ialah mungkin tak ada buku kamu, pereputan. Okey, ataupun penguraian. Okey. So proses pereputan juga memerlukan gas oksigen. Okey, untuk nak mereputkan sesuatu yang sudah mati. Okey, so ini adalah antara kegunaan gas-gas oksigen. Dan hasil daripada
proses ini, hasil daripada pembakaran, hasil daripada respirasi, hasil daripada pereputan, kita akan membebaskan gas karbon dioksida. So gas karbon dioksida yang telah pun dihasilkan daripada 3 proses tadi, iaitu respirasi, respirasi, pembakaran dan juga pereputan, akan diambil semula oleh pokok ataupun tumbuhan hijau. Sebab apa? Sebab tumbuhan hijau dia akan mengambil karbon dioksida untuk menjalankan fotosintesis. Dan pada masa yang sama, setelah dia ambil karbon dioksida, dia akan menghasilkan semula oksigen. So ini ialah kitar oksigen. Sama juga macam kitar karbon, the same thing. Cumanya kita tengok pada sumber karbonnya. So selain daripada respirasi, selain daripada pereputan, dan selain daripada pembakaran bahan api dan sebagainya, sumber-sumber karbon yang boleh kita dapat, contohnya apa? Mungkin daripada pembebasan gas exhaust, kilang-kilang dan sebagainya. So pembakaran bahan-bahan bakar, bahan-bahan api fosil ini, dia akan menyumbang kepada pembebasan gas karbon dioksida, yang di mana the same thing akan diserap oleh tumbuhan hijau untuk dikitar semula menjadi oksigen ataupun udara yang bersih. So ini ialah kitar karbon dan juga kitar oksigen, yang saling berkaitan, yang diperlukan untuk mengekalkan keseimbangan udara di dalam atmosfera kita. So kalau kamu lihat kat sini, untuk kitar karbon dan juga kitar oksigen, kamu akan dapati the main center, dia punya aktor terpenting dalam mengekalkan keseimbangan udara ialah tak lain dan tak bukan ialah tumbuhan hijau. So tumbuhan hijau ini sangat penting sebab mereka lah penapis udara kita. Mereka lah yang menyerap karbon dioksida dan juga gas-gas berbahaya. Mereka lah yang akan membebaskan gas oksigen dan membersihkan udara. So ini adalah kepentingan tumbuh-tumbuhan. So apa yang kita boleh buat sebagai manusia yang berakal? Kita dah maklum bahawa untuk mendapatkan oksigen, kita perlu menjaga, kita perlu mengekalkan populasi tumbuhan hijau. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh cadangkan dan sebagainya. Pertama, kita kena cegah pembalakan haram. Penebangan hutan-hutan secara haram. Hari ini kita rakus dengan kekayaan dunia. Kita ada pihak-pihak tertentu dia menjalankan pembalakan secara haram. Meratakan pokok dan sebagainya demi kepentingan duit. Atau dasar pembangunan dan sebagainya. Bila kita melakukan sesuatu ataupun kita melaksanakan pembalakan haram ataupun penebangan pokok tak terkawal, kita telah pun mengganggu ekosistem. Dan menyebabkan populasi tumbuhan hijau berkurangan, menyebabkan penghasilan gas oksigen juga boleh berkurang. Bila oksigen berkurang, karbon dioksida akan bertambah sebab tiadanya lagi tumbuhan hijau yang akan menggunakan gas karbon dioksida. Maka udara kita semakin lama semakin tercemar. Yang kedua juga kita tengok pembakaran terbuka, open burning. Juga boleh memusnahkan populasi tumbuhan hijau. Tengok latest event apa yang berlaku. Dalam awal tahun ni ataupun mungkin tahun lepas, pembakaran hutan secara besar-besaran ataupun secara besar di Australia. Dan juga di hutan Amazon. So pembakaran hutan ini telah menyebabkan kandungan oksigen di udara kita berkurangan pada lebih 2%. Ingat, hutan Amazon merupakan paru-paru bumi. So kebanyakan daripada oksigen yang kita terima sekarang ini dihasilkan pada tumbuhan hijau daripada hutan Amazon. So bila hutan Amazon itu terbakar, saintis telah mendapati kandungan oksigen di udara dunia ini mula berkurangan. Tambahan lagi pula dengan pembakaran dari Australia. Dan kadang-kadang kamu tengok setiap tahun mesti akan ada pembakaran terbuka daripada Indonesia. Ataupun pembakaran terbuka macam berlaku di Amerika Syarikat. So ini telah menyebabkan gangguan populasi tumbuhan hijau. Kemudian pada masa yang sama kita tengok pula
Okey, penggunaan kenderaan di jalan raya. Okey, semakin hari semakin bertambah. Kadang-kadang satu orang ada 2 kereta. Okey, satu kereta buat satu orang saja. So berlakunya pertambahan kenderaan di jalan raya. So bila kenderaan ini bergerak, mereka akan membakar bahan api fosil iaitu petrol, di mana akan membebaskan gas exhaust yang mengandungi gas-gas karbon seperti karbon dioksida dan juga karbon monoksida. Okay. So pembebasan gas-gas ini secara kuantiti yang banyak, okay, disebabkan oleh pergerakan kenderaan telah meningkatkan kadar kandungan karbon dioksida di udara. Okay. So bila terlalu tinggi karbon dioksida di udara, ditambahkan lagi dengan populasi pokok ataupun tumbuhan hijau yang semakin berkurangan, maka dia akan menghasilkan satu kitaran yang agak berbahaya. Okay, bila karbon bertambah, pokok berkurang, maka karbon takkan diserap oleh tumbuhan, oksigen berkurangan, karbon meningkat, udara beracun. Okay, udara tercemar. Okay, betul kamu nampak sekarang ni kenapa ramai di kalangan manusia sekarang ni mengalami penyakit respirasi. Okay, seperti batuk-batuk, asma, okay, kadang bronkitis dan jangkitan kuman dan sebagainya. Sebab udara tercemar. Sebab itulah pentingnya kita untuk menjaga alam sekitar. Okay, so hari ini kalau kita melakukan pembalakan ataupun penebangan hutan, ataupun mungkin hutan itu terbakar secara tak sengaja, kita kena ganti balik. Mana yang hilang perlu diganti balik. Berarti kita kena buat sesi penanaman semula pokok. Okay, kita tanam semula pokok dan mereka akan mengambil masa bertahun-tahun untuk nak tumbuh kembali. Tapi ada inisiatif kita untuk nak tanam kembali pokok. Okey. Kurang kita dari kenderaan yang banyak. Buatlah carpooling. Okey, kita share kenderaan. Kalau ada 4 orang yang bekerja di tempat yang sama, yang duduk berhampiran, apa salahnya rotate seorang share satu kereta share 4 orang. Okey, so kita telah pun mengurangkan penggunaan kenderaan, ataupun kita gunakan kenderaan awam seperti LRT, okey, ataupun kereta api. Okey, so ini membantu dalam pengurangan pembebasan gas-gas karbon dioksida. Okey, seterusnya kita tengok kita ada undang-undang. Okey, kuasakan undang-undang mencegah pembalakan secara haram. Kalau ada aktiviti yang agak meragukan, sila laporkan pada pihak berkuasa. Okey, jangan berdiam diri sebab ini adalah masa depan kita, masa depan bumi kita. Okey, dan sekiranya ada orang yang menggunakan racun serangga yang terlalu banyak, okey, contoh para petani, cegah mereka, okey, tukar kepada mungkin racun serangga yang lebih eco-friendly, ada dijual di pasaran sekarang. Okey, banyak sebenarnya. Okey, so bila kita gunakan bahan kimia beracun, kita bertukar pada bahan kimia yang lebih eco-friendly. Okey, so ini tentang udara, kandungan udara, okey, kita karbon, kita oksigen, dan juga bagaimana kita nak mengekalkan ataupun nak mengimbangi kita karbon dan juga kita oksigen. Okey, so itu untuk hari ini. So akan datang kita akan masuk kepada unit pembakaran. Okey, so untuk hari ini saya akan sediakan sedikit latihan formatif online, sila buat. Okey, so kita akan jumpa lagi pada kelas minggu hadapan. Okey, selamat menjalani PKPB, okey, sehingga 9 Jun, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.